Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Sadi Zahir, Liza dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jangan lupa ya, sharing pada teman yang lain. Gai Nafi, malam ni kita nak bincang tentang peribadi unggul sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Sahabat ahli syurga, orang yang paling amanah disifatkan Nabi SAW. Hebatnya Nabi kita SAW ni tuan-tuan, baginda mengenal pasti ciri-ciri dan juga kualiti karakteristik yang ada pada para sahabat ya. Muhammad Fazil, Rahida Faizal, Alhamdulillah, tolong share pada teman yang lain ni malam Jumaat. Ya, Alhamdulillah, syukur Muhammad Iman ya. Kelebihan Nabi kita ya, baik Alhamdulillah, baik Gai Nafi, Gai Kaluk, Alhamdulillah semua ya. Juisa ya, dan juga sahabat yang dimuliakan Allah sekalian semua. Jadi kelebihan daripada Nabi sebagai seorang murabbi, tokoh murabbi yang hebat ini adalah baginda mengenali karakter yang ada pada para sahabat lalu dijernihkan. Baginda berkompromi atas kelemahan yang berlaku selagi dia boleh diatasi, dan baginda berusaha untuk meningkatkannya. Fizam Bismillahirrahmanirrahim. Omar Mon, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Hafiz Karim, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Akhuna Al-Fadhil, Ustaz Syarizan Daud At-Turabi pun ada bersama ya. Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk menungi kisah para sahabat daripada kitab namanya Majma'ul Ahbab wa Tazkiratu Ulil Albab, ya, Mukhtasar Hilyatul Awliya. Kitab ni telah pun diringkaskan daripada kitab Hilyatul Awliya oleh Syarif Muhammad bin Hasan bin Abdullah Al-Husaini Al-Wasiti rahimahullah, salah seorang daripada ulama dari kota Wasit dan merupakan Nisanul Hasanah, seorang daripada keluarga Rasulullah SAW ya. Syarif maknanya Sayyid. Kisah pada malam ni adalah kaitan dengan sahabat Nabi yang sangat jujur, amanah, yang namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Kehebatan para sahabat ni tuan-tuan memang susah untuk dinukilkan. Dalam perang Badar sebagai contohnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah telah pun membunuh ayahnya sendiri. Nak dengar tak kisah ni? Ambil pengajaran ya. Bagaimana hebatnya pengorbanan para sahabat ni, walaupun ayahnya sendiri, tapi when come to apa-apa bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasulnya, mereka tak teragak-agak untuk mengutamakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Azad bin Mahbub, ahlan wa sahlan. Tolong share pada teman lain, bagi komen. Tak ada rasa saya keseorangan diri malam ni. Baik tuan ya. Kita lihat nama lengkap adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal bin Asib bin Ahsib bin Radiyah bin Harith bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Adnan bin Qurashi Al-Makki. Sahabat ini termasuk salah seorang yang mula-mula masuk Islam. Sahabat inilah yang miyasabiqin al-awwalin, yang pada awalnya ingin dijadikan khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah ini. Jadi khalifah ini telah mengisytiharkan perkara itu di Saqifah Bani Sa'idah kerana keahlian yang ada pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nak tahu apa kelebihannya? Duduk sama-sama dalam kuliah ni dengar Nur Zamzam. Nur Zamzam, masya-Allah, berkatnya nama Gai Nafi. Jadi nasab Abu Ubaidah ni bertemu dengan nasab Nabi kita SAW di datuk mereka bernama Fihir. Rasulullah telah pun menjaminnya masuk syurga dan berinya gelaran Aminul Ummah. Aminul Ummah berarti para sahabat yang ini, terutamanya Abu Ubaidah yang Nabi namakan Aminul Ummah ni, adalah orang yang paling dipercayai, paling jujur. Keutamaannya sudah masyhur dan sangat banyak. Beliau pun mempersaudarakannya, Nabi telah mempersaudarakan Abu Ubaidah ni dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, antara sahabat yang paling banyak berkatnya di kalangan penduduk Ansar. Rudianto, ahlan wa sahlan ya, Habibah. Diketahui bahawa Abu Ubaidah ni meriwayatkan hadis dalam jumlah yang tak terlalu banyak kerana kesibukannya menguruskan macam-macam perkara dan peperangan-perangan bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau wafat pada tahun ke-18 Hijrah. Abu Ubaidah adalah seorang yang sangat baik akhlaknya, delivery ya, tanpa sebarang kecacatan, dan beliau selalu mengikut perintah Rasulullah SAW. Kan itu Nabi pernah bersabda, inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sadid Al-Ahmad ya.
Ahlan wa sahlan semua. Terima kasih kerana hadir. Tolong sharekan video ni kepada teman-teman yang lain. Moga kita dapat membuat sedikit kebaikan pada malam ni sebelum melelapkan mata. Manalah tahu. Ya, terima kasih yang hadiahkan star kepada saya, yang belanja saya. Tun Nasri, Syuhanas, ahlan wa sahlan semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni menjadi penyebab untuk manusia kembali ke jalan Allah. Tak kala mereka semua, sebahagian mereka lalai dengan berbagai-bagai komitmen keduniaan, maka kita mengajak kepada kebaikan yang mudah-mudahan tuan-tuan, seperti hadis yang telah kita pelajari sebelum ni, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamri na'am. Indah Aziz ya, Khairil. Ahlan wa sahlan semua, barakallahu fikum. Terima kasih yang hadiah untuk saya star malam ni ya. Jadi Ibn Majah meriwayatkan daripada Asar, daripada Abdullah bin Abi bin Syaqiq dengan sanad yang sahih, dia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, siapakah di antara sahabat Nabi yang paling baginda cintai? Aisyah menjawab Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Aisyah radhiyallahu anha menjawab Umar. Aku bertanya lagi, siapa selepas itu? Ya. Wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jawapan Aisyah adalah Abu Ubaidah. Terima kasih Suhaila dan Syed. Terima kasih Hanima. Keistimewaan Abu Ubaidah ni sangat banyak hingga tak mungkin dapat kita gambarkan semuanya dalam kitab Majma'ul Ahbab ni. Jadi antara perkara yang kita nak belajar ni tuan-tuan, supaya kita kenal Nina Diana, pengorbanan para sahabat, dan kita tahu kedudukan mereka. Saat ada kalangan umat Islam sendiri yang tidak faham dan mencela para sahabat dan dipengaruhi oleh Syiah, ya, Sfani Ahmad, maka kita perlu membetulkan silap faham ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada tahun ke-13 Hijrah, Abu Bakar Siddiq memperkenalkan kepada Abu Ubaidah, memerintahkan kepada Abu Ubaidah ni supaya bertolak ke Syam sebagai panglima pasukan. Pada tahun itu juga Umar Khattab radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Abu Bakar Siddiq. Nampak tahun ke-13 Hijrah, berarti Nabi SAW sudah pun wafat 3 tahun. Pada masa itu Abu Bakar menjadi khalifah, dan Abu Bakar telah menggalaskan tanggungjawab yang besar menjadi General Komandan tentera Islam di negara Syam, Syria, kepada siapa? Kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Cumi Rosmi Johari. Baik. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu telah merucut jawatan Khalid Walid dan meletakkan Abu Ubaidah sebagai penggantinya. Peristiwa yang kita semua maklum kan? Khalid Al-Walid radhiyallahu an telah pun dirucukkan jawatan oleh Umar Khattab radhiyallahu an dan digantikan tempatnya oleh siapa? Hafiz Jazuri. Digantikan siapa? Gantikan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya. Jadi ketika Umar menetapkan Abu Ubaidah sebagai penggantinya, maka berjumpa dengan Abu Ubaidah, Umar bersalam dengan Abu Ubaidah, mencium tangannya. Ya Allah, ya Allah, hebatnya Sayyidina Umar, tawaduknya Sayyidina Umar. Beliau ni insan yang kedua hebat selepas Abu Bakar, tapi punya sifat tawaduk yang amat luar biasa. Sayyidina Umar telah pun bersalam, mencium tangan Abu Ubaidah dan meluknya, dan melepaskannya pergi sebagai satu jawatan yang sangat besar. Pada masa itu Khalid Walid masih lagi memimpin tentera Islam. Ya, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bercerita ketika menerima berita bahawa Abu Ubaidah dikepung di Syam dan pasukan Rom berhasil menundukkannya, Umar Khattab telah menulis surat kepadanya, amma ba'd, sungguhnya tiada kesulitan menimpa seorang hamba mukmin melainkan Allah akan menunjukkan jalan keluar. Sungguhnya satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, kerana Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nadia Muhammad jadi Sayyidina Umar memberikan surat memotivasikan Abu Ubaidah yang telah terkepung dari sengat penjuru oleh tentera Rom pada masa itu, dan menuliskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Abu Ubaidah pun balas surat Umar yang mengatakan, amma ba'd, sungguhnya Allah telah firman, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaysin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tengok para sahabat begitu menyelami maksud ayat, mendarah daging kefahaman mereka kepada ayat, sehingga menulis surat pun tak sempat nak sebut apa-apa melainkan ayat Al-Quran juga. Zaini Yusuf Maka Abu Ubaidah menjawab surat Amirul Mukminin itu dengan mengatakan, ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. La'ibun, permainan. Kata Syekh Dr. Fadil Samarai, seorang ulama terkemuka daripada Iraq. Ini tuan-tuan kalau faham bahasa Arab,
Tuan-tuan boleh tengok kuliah-kuliah YouTube beliau, sangat hebat. Allah berikan kepadanya kefahaman Al-Quran, tafsir Quran luar biasa. Dr. Fadil As-Samarai. Samarai ni satu tempat dekat Iraq, namanya Samra, yang diasal perkataan Sur Mara'ah. Dulu ketika dibina oleh kerajaan Abbasiyah, namakan tempat itu Sur Man Ra'a, dipendekkan jadi Samra. Jadi dalam ayat ini kata Dr. Fadil Samarai, seorang ulama terkemuka tafsir Quran bahasa Arab, balaghah dan sebagainya, masih hidup lagi. Beliau sekarang duduk di Syarikah kat UAE. Beliau mengatakan bahawa tengok ayat ni, la'ib. La'ib ni maknanya permainan. Apa permainan, tuan-tuan? Game bola sepak lah pada hari ni. Akan ada menang, ada kalah, duduk depan TV lama-lama pun. Akhirnya kita lihat juga pasukan kita sokong kalah ke menang ke. Permainan. Hari ni menang, besok kalah. Lusa menang balik, lepas tu kalah. Kita pun tak tahu. Ini namanya permainan, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Kita main dengan anak kita, sebagai contoh main catur. Main apa-apalah. Main badminton. Ada menang, ada kalah. Seronok, sekejap. Maka demikianlah kata Dr. Fadil Samarai bila merujuk kepada ayat ini, kefahaman yang Abu Ubaidah tunjukkan kepada Umar Khattab radhiyallahu an. Sebenarnya kami tidak bimbang sedikit pun terhadap dunia yang kami akan tinggalkan. Dunia ni ibarat permainan, Allah kata dalam Quran. Dunia itu apa? Permainan, lahwun, gurau senda, zina, perhiasan. Apa perhiasan yang kita ada kat rumah? Emas, jam. Kita beli jam mahal-mahal, pakai, kemudian scratch, bercala. Tuan-tuan, lama-kelamaan kita tengok pun dah tak senang. Mungkin kita trade in ke apa benda ke. Begitu juga kereta. Apa saja semuanya perhiasan. Bila perhiasan sifatnya, yang mulia Raja Uzrin, dia akan berakhir. Tak ada yang kekal. Allahu Akbar. Tafakhur. Tafakhur ni makna berbangga-bangga. Orang cerita anak dia berjaya, kita pun nak cerita anak kita berjaya juga, tak mau kalah. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Berlumba-lumba dalam pengumpulan harta dan juga anak-anak. Semuanya itu Allah umpamakan macam hujan. Kamathali ghaithin a'jabal kufar. Macam hujan yang turun, menghijaukan bumi, mengagumkan orang-orang kafir. Bila orang kafir tak ada akhirat. Hazanah Saleh, dia melihat pokok yang hijau, cantik, pokok durian tanam, buahnya lebat. Tapi tuan-tuan, apa akan jadi? Fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nanti dia akan kekuningan, layu. Dan lama-kelamaan dia pasti mati. Summa yakunu hutama. Kemudian kering. Kalau kita berada kat negara barat, kita ada peluang pergi negara barat, kita lihatlah musim panasnya, musim sejuknya, musim bunganya, musim luruhnya, nampak proses itu berlaku. Dan pokok yang kita tanam dekat rumah pun kita akan melalui proses-proses ini. Jadi pokok itu kemudian jadi kering, dan kemudian kamu melihat dia hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan daripada Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah merupakan kesenangan yang palsu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tengok kefahaman Abu Ubaidah kepada kehidupan. Dia tidak gusar sedikit pun. Bila dikepung oleh Rom, dia hantar surat kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan kami tak pernah gusar. Anda menang untuk agama Allah, anda mati syahid namanya. Umar pun membawa surat itu, membacakannya di atas mimbar, dan beliau berkata, wahai penduduk Madinah, Abu Ubaidah minta bantuan kepada kamu melalui aku, maka cintailah oleh kamu semua akan jihad. Sayyidina Umar memahami surat itu, kontennya memang menampakkan dunia ni tak kekal, dunia ni pendek, dunia ni hanyalah mainan, dunia ni hanyalah berlumba-lumba, dunia ni hanyalah satu benda yang sifat dia macam pokok hijau, kemudian dia akan kering, dia akan mati. Begitulah, bagaimana panjang pun dia pasti berakhir. Maksud di sebalik surat itu, yang tersirat di sebalik itu surat adalah Abu Ubaidah minta umat Islam sedar jihad ini wajib. Jom pergi jihad. Hisham bin Urwah menuturkan dari ayahnya, ketika sampai ke Syam, Umar Khattab disambut oleh para pemimpin. Lalu Umar bertanya, di mana saudara ke Abu Ubaidah? Mereka menjawab, sebentar lagi dia akan datang kepadamu. Tak lama kemudian Abu Ubaidah pun datang. Panglima tentera Islam itu kelihatan duduk di atas untanya sambil memegang tali kekang haiwan itu. Abu Ubaidah mengucapkan salam kepada khalifah, dan dia berkata kepada orang kelilingnya, tinggalkan kami berdua. Umar pun berjalan bersama Abu Ubaidah hingga tiba di rumahnya. Tengok tuan dalam kepimpinan, bila kita jadi pemimpin, tak bagus kalau setiap waktu kita berada bersama dengan pembantu kita. Katalah dalam satu misi itu ada benda perjumpaan penting kita dengan orang tertentu, maka kita berkata kepada pembantu kita ke, manager kita ke, pekerja kita ke, teman kita ke, boleh tak bagi saya masa sikit untuk berunding, berbincang, ada hal nak bincang.
Ini adalah seperti disebut oleh Dr. Tariq Suwaidan, seorang ulama terkemuka dari Kuwait, pemimpin gerakan Ikhwan Muslimin di Kuwait, pengkaji, seorang petroleum engineer yang terkemuka, orang bijak. Ini saya suka mendengar kuliahnya dan YouTube. English ada, Arabic ada. Kita bila jadi pemimpin ni ada satu keadaan kita kena keep distance lah dengan orang keliling kita. Siti Aisyah Abdullah masalahnya tak bagus kalau semua benda kita nak cerita pada orang, nak panggil orang join kita. Kadang-kadang ada benda orang nak muhasabah kita pemimpin, maka tak manis lah kalau orang pembantu kita dengar kita kena muhasabah oleh seseorang yang lain yang mungkin lebih pengalaman pada kita. Macam tu. Jadi Sayyidina Umar pun minta supaya dia dapat berjumpa dengan Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah membawa Sayyidina Umar pula pergi ke rumahnya. Umar masuk ke rumah Abu Ubaidah. Tidak ada dalam rumah Abu Ubaidah melainkan pedang, ada perisai dan ada pelana kuda, tempat duduk atas kuda. Melihat pandangan itu, Umar pun beri komen. Andai kata kamu memiliki barang-barang lain, tentu lebih baik. Atau Umar berkata satu lebih kurang macam tu lah. Sayyidina Umar kata, takkan ni jadi kat rumah kau sebagai pemimpin? Sayyidina Umar sengaja nak menduga dia. Maklumlah kalau jadi orang penting, orang pangkat, sekejap dia dah boleh kumpul harta kan. Satu untuk engkau, dua untuk aku. Tak kira sesiapa lah tuan. Maka orang tentu nak kita cakap ni, tapi itulah selalu berlaku demikian. Tapi tidak, Abu Ubaidah pelantikannya menjadi gubernur, komandan, pemimpin tertinggi Islam tak sikit pun menambah. Bahkan lebih teruk lagi keadaannya, lebih bertambah kurang lagi hartanya. Maka Ubaidah pun berkata, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya bukankah ini semua akan menghantar kita kepada kematian? Bila benda ini kita perlukan untuk perjalanan sementara, kenapa kita perlu berlebih-lebihan? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan ni ingat tahu kata-kata Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Cuba kita sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ingat baik yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Semua jadi pemimpin macam-macam dijanji. Lepas jadi pemimpin, ialah macam-macam tak jadi. Tuhan dimuliakan Allah sekalian. Dinukilkan riwayat serupa daripada Nafi' radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Umar Khattab berkata kepada Abu Ubaidah ketika sampai ke Syam, mari pergi ke rumahmu. Abu Ubaidah berkata, ada apa yang ingin tuan lakukan di rumah saya? Maka Umar pun pergi ke rumah Abu Ubaidah. Dia tidak melihat apa pun perabot kat situ, tuan-tuan. Saya nak bertanya, mana barang-barangmu? Aku tak melihat apa pun selain daripada alas tempat duduk kuda, pinggan yang simple, yang buruk macam ni. Ya, ibarat kita ni pinggan yang sompek lah, tuan-tuan. Tahu tak sompek? Ya, gelas ni kan, kalau jatuh dia ada sompek sikit kan. Macam tu. Pinggannya sompek, apa benda semua. Memang tak nampak apa pun hebat sebagai ketua. Tidakkah kamu menyimpan makanan? Abu Ubaidah lantas pergi ke sebuah bakul yang terdapat di situ dan mengambil beberapa potong roti. Melihat perkara itu, Sayyidina Umar pun menangis. Lalu Abu Ubaidah kembali mengatakan, sudah aku beritahu padamu bahawa wahai Amirul Mukminin, memang tak ada apalah yang ada kat rumah ni. Ya, aku nak ajak Abu Syakir Syekh Datuk Tariq Suwaidan. Ya, betul. Memang saya tadi tak sanggup nak bawa Amirul datang ke rumah, kerana tahu tuan jalan jauh, tak ada apa kat rumah saya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sayyidina Umar berkata, setiap kali kita ni berubah dengan sebab dunia, teruji dengan dunia, teruja dengan dunia, tapi tidak denganmu wahai Abu Ubaidah. Kekal hatimu mengingati Allah, ya, istiqamah engkau. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa demi Allah, inilah kezuhudan yang luar biasa. Tidak ada orang yang zuhud seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ma'an bin Isa bin Malik bertutur, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab mengirim utusan dengan membawa 4,400 dinar kepada Abu Ubaidah. Wa kana qablahu, sebab itu Umar telah pesan kepada utusan itu, lihat apa yang dilakukan. Madza fa'ala bi, apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan wang yang aku bagi ni. Setelah menerima wang itu, Abu Ubaidah pun haniza menghagi-hagikannya kepada orang ramai. Dalam waktu yang hampir sama, Umar arsala rasulan, menghantar kepada Muaz dengan membawa sejumlah duit seperti yang dikirimkan kepada Abu Ubaidah. Ternyata Muaz pun membahagi-bahagikannya, kecuali beberapa dinar untuk isterinya yang memang perlukan duit. Ketika utusan tadi memberitahu tindakan mereka, Umar telah memuji dan mengatakan, memuji Allah, Maha Suci Allah yang mampu menjadikan umat Nabi Muhammad begini sekali kekal kejujurannya terhadap agama Allah. Tuan-tuan, Allah Akbar.
Ingat betul ni, hidup ni ujian. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan pangkat, ada orang diuji dengan perempuan, ada orang diuji dengan lelaki, ada orang diuji dengan anak. Tapi Sayyidina Umar menghantar duit ni kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Ubaidah, Muaz. Ternyata duit itu habis dia bagi pada orang. Tak ada sikit pun tinggal untuk dirinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari Abu Hasan Imran bin Namran radhiyallahu an, kana yaqul, beliau berkata bahawa Abu Ubaidah ni berjalan di tengah-tengah kaum muslimin, lalu dia berseru, ketahuilah, i'lamu, ketahuilah, boleh jadi orang yang memutihkan pakaiannya adalah orang yang mengotorkan agamanya. Ketahuilah, boleh jadi orang yang meremehkan hawa nafsunya meski membencinya. Hapuskanlah oleh kamu kesalahan-kesalahan kamu dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Atmi sayyiatil hasanati tamhuha. Bawa banyaklah buat kebaikan-kebaikan, kerana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan kamu yang kamu tak sedar. Abu Ubaidah bin Jarrah wafat kena penyakit ta'un di Amwas di Jordan pada tahun 18 Hijrah, iaitu pada zaman Khalifah Umar Khattab. Sayyidina Umar ketika mendengar wabak ta'un itu berlaku, Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Abu Ubaidah ni supaya kembali ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah telah menjawab dengan penuh adab dan sopan kepada Amirul Mukminin yang berkata, wahai Tuan, Amirul Mukminin, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kamu berada dalam satu tempat, idza kunta bi ardin fala takhruju minha. Kalau kamu berada di satu tempat yang berlakunya wabak itu, jangan keluar daripadanya. Tapi kalau kamu belum masuk, jangan pergi padanya. Maka kami telah pun ditakdirkan berada di tempat ini. Muhammad Albi, Rashidah Abdul Hamid. Antara kelebihan sahabat itu, tuan, Huzaifah bin Yaman mengatakan, para penduduk Najran datang bertemu Rasulullah SAW. Mereka minta, wahai Rasulullah, utuskan kepada kami seorang yang terpercaya, yang paling dipercayai. Ib'ath lana aminan. Lalu Rasulullah SAW telah pun berkata kepada mereka, aku akan hantar seorang yang paling terpercaya. Tak lama kemudian Rasulullah pun mengutuskan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an kepada penduduk Yaman. Amindah Haji Kamil yang mulia Raja Azizah Al-Salam. Jadi Anas Malik bercerita, penduduk Yaman datang menemui Nabi dan meminta, wahai Rasulullah, utuskan untuk kami seorang yang boleh mengajar Islam, mengajar hadis, sunnah kepada kami. Nabi pun memegang tangan Abu Ubaidah, berkata kepadanya, inilah orang yang paling mulia dalam umat ini. Allahu Akbar. Inilah orang paling amin hadhil ummah. Abu Ubaidah ikut berhijrah ke Habasyah, juga berjihad dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, Abu Ubaidah melakukan perkara yang sangat mulia, iaitu dia telah mencabut pecahan baju yang tertikam pada wajah Nabi dengan giginya, dan luka itu disebabkan pukulan yang kena pada baginda. Kejadian itu membuatkan giginya tanggal, namun dengan begitu gusinya menjadi sangat indah, sampai dikatakan bahawa tiada yang lebih perlindungan yang lebih mulia daripada perlindungan yang diberikan oleh Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menerangkan sifat Abu Ubaidah ni, 3 orang Quraisy yang paling baik akhlaknya, paling sihat wajahnya, paling pemalu. Jika 3 orang itu berbicara kepadamu, mereka tidak akan berbohong. Mereka ini kalau bercakap, mereka tidak akan mendustakanmu. Kalau kamu berkata kepada mereka, mereka tak akan menolak kata-kata kamu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Uthman bin Affan. Yang ketiga, Abu Ubaidah. Muhammad Faisal. Tuan-tuan, kita kalau mempunyai kawan, maka hendaklah kita bantu kawan kita. Apa yang boleh kita bantu, cakap yang baik-baik. Demikianlah sifat yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. 3 orang ini, kalau kamu bercakap dengan dia, mesti akan benar kamu. Dia appreciate kamu. Kalau dia bercakap, dia tak akan berbohong. Ingat tuan-tuan, kalau kita ni kalau cakap bohong, lama-lama dahi kita pun akan terus membohong. Tuan-tuan, di dunia lagi orang tahu kita pembohong. Allahu Akbar. Janganlah kita bohong sampai besok anak-anak kita tinggal, keluarga kita tinggal, mereka akan dikatakan kepada orang, dikatakan orang kepada mereka, bapa engkau pembohong. Jangan jadi sampai begitu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Abu Ubaidah disifatkan orang yang paling baik akhlaknya, haliman, zahidan, mutawadhi'an. Abu Bakar sendiri pernah merekomenkan kana yuzaki Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah ketika Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah pun menjulang nama Abu Ubaidah untuk dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi. Tuan, cuma Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Abu Bakar lebih aula, lebih utama, kerana beliau lah yang telah menemani Nabi dalam perjalanan penting hijrah. Abu Bakar berkata setelah Rasul wafat di Saqifah Bani Sa'idah, aku rida untuk kalian 2 orang menjadi khalifah sama ada Umar ataupun Abu Ubaidah.
Abu Ubaidah lah panglima Muslim yang berjaya membuka Dimashq. Ketika dia dikepung negara ini oleh musuh Islam, sampai beritanya kepada Umar, maka Umar telah mengirimkan surat, memberikan surat, dan juga Abu Ubaidah membalas surat itu. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lalu Abu Ubaidah telah pun meminta kepada Sayyidina Umar sebenarnya bantuan tentera Islam untuk datang. Sahabat yang agung ini meluk Islam pada awal-awal. Kana minas sabiqin al-awwalin, antara yang paling awal masuk Islam. Bahkan sebelum beliau berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam lagi, Abu Ubaidah telah masuk Islam. Tuan-tuan, maka beruntunglah dia kerana dia lebih dahulu menjadi Muslim, ikut bersama para sahabat penghijrahan ke Habsyah yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan, Habasyah, dan juga telah turut serta dalam perang bersama para sahabat. Contohnya perang Badar pada masa itu usia beliau 41 tahun. Lebih daripada itu, dia juga berjuang dalam bagai peperangan. Ketika perang Uhud, dia telah mendapat kedudukan yang mulia, dipanggil perlindungan kepada Rasulullah SAW, ibarat kita kebal. Dan beliaulah yang telah mencabut besi yang kena menikam pada pipi Nabi SAW. Tuan, setengah para ulama tafsir membacakan ayat daripada surah Al-Mujadalah ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Wahai Muhammad, engkau tidak akan menemui satu golongan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mencintai sesiapa yang dibenci oleh Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun golongan itu merupakan ayahnya sendiri, anaknya sendiri, adik-badiknya sendiri, ataupun keluarganya. Orang inilah yang Allah telah tuliskan dalam hatinya keimanan kepada Allah. Dan Allah beri kekuatan kepada mereka dengan pertolongan datang daripadanya. Dimasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka pasti kekal dalamnya. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha, puas dengan pemberian Allah. Mereka itulah golongan Allah. Sungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Dalam perang Badar, tuan-tuan, setengah para ulama mengatakan ayat ini turun berikutan dengan keberanian Abu Ubaidah pergi berperang, kesungguhannya. Tiba-tiba yang datang cuba untuk membunuh Rasulullah adalah bapaknya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Bila hidayah ni milik Allah, kan tuan-tuan? Ya, bila Abu Ubaidah ni, bapak dia bernama Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah ini tidak masuk Islam. Dia cuba untuk menyekat kemarahan Islam. Dia juga di kalangan pemimpin kaum musyrikin tentang Islam. Datang dari jauh di Mekah untuk menyerang Madinah. Dalam peperangan Badar, dia cuba untuk membunuh anaknya sendiri yang dilihatnya telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Abu Ubaidah cuba mengelak, dan akhirnya tak ada cara melainkan membunuh bapaknya sendiri. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai pujian kepada orang macam Abu Ubaidah yang sanggup buat apa sahaja demi agama Allah. Tentu ini mulia kepada sekalian, ya. Semoga Allah merahmati rahimahullah. Semoga Allah merahmati Abu Ubaidah, meridainya. Dan betul lah ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kapasiti Abu Ubaidah ni, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, berkata satu hari Sayyidina Umar duduk bersama para sahabat. Lalu beliau berkata, tamannau, cubalah kamu menceritakan impian kamu masing-masing. Lalu seorang daripada mereka berkata, wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, saya mengimpikan macam mana aku mengharapkan rumah ini penuh dengan emas dan perak, zahaban wa fiddatan. Aku mengharapkan rumah ini penuh dengan emas dan perak. Semuanya aku nak sedekahkan di jalan Allah. Lalu Sayyidina Umar berkata lagi kepada yang kedua, cuba kamu pula cerita apa impian kamu. Dia pun berkata lebih kurang sama. Saya mengharapkan Sayyidina Umar rumah ini penuh dengan lu'lu', mutiara. Kalau rumah ini penuh mutiara, bayangkan boleh jual, dapat duit, boleh gunakan duit yang terkumpul itu untuk Islam, jihad. Murni dan mulia sungguh harapan para sahabat ni demi untuk Islam semuanya, tuan-tuan, ya. Semuanya di kalangan para sahabat tu mengatakan nak wang banyak, dengan wang itu boleh bersedekah. Sayyidina Umar berkata, aku pula akan menceritakan niat aku dan impian aku. Tolong Sayyidina Umar pula cerita apa impian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, aku mengharapkan kalaulah rumah yang kita duduk ni, aku dan kamu berada bersama-sama di sini, dipenuhi oleh orang macam Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kalaulah
tempat ini dipenuhi oleh orang macam mereka ketika itu Abu Ubaidah telah pun wafat, tuan. Maka banyaklah kerja Islam ni boleh dilakukan. Tengok Sayyidina Umar punya perspektif. Memanglah tak salah pun kalau kita kata nak jadi kaya baru nak infak. Tapi bukan mudah tau. Bahasa masa miskin dengan kaya ni lain. Waktu kita senang, masa kita susah, kita cakap besok jadi kaya nak buat masjid. Tapi bila kita dah kaya, banyak pula menyimpangnya nanti. Ya, itu yang terjadi kepada ramai manusia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sayyidina Umar kata, aku tak perlu pada apa yang kamu ceritakan semua ni. Memang semuanya bagus-bagus belaka. Tapi kalau aku ada orang macam Huzaifah bin Al-Yaman, Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, selesai urusan. Kerana orang ni lebih berharga daripada apa saja yang kamu cerita. Subhanallah, Masya Allah. Semoga Allah merahmati para sahabat. Tuan-tuan, dapat kita berkenalan dengan seorang sahabat ahli syurga, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang Allah turunkan ayat pujian kepada beliau. Begitu solid imannya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana itu dalam hidup ni kena rajin berdoa lah kepada Allah. Doa kepada Allah supaya Allah merahmati kita, membantu kita keluar dari masalah-masalah kita. Ada satu doa tau. Dalam kitab Nuzul Abrar, hadis ini riwayat Tabarani dan ramai para muhaddisin. Ya, baca doa ni tuan-tuan supaya hati kita ni tak termelekat dengan dunia. Allah merahmati kita keluar daripada kesusahan-kesusahan dunia ni tuan-tuan. Yang sementara. Rasa macam beban sangat kalau berhutang. Doa ni mudah je. Saya yakin tuan-tuan mudah untuk hafal. Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tuan-tuan hafal ayat ni kan? Tambah kat ujungnya. Apa tambahan kat ujungnya? Innaka tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha'. Farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Ya tuan-tuan, doa ni saya yakin tuan-tuan dah hafal sebagian besar ni kan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha'. Farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Tuan, hebat doa ni tuan. Mintalah kepada Allah supaya hati kita tak bertaut dengan dunia. Allah beri kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah lucutkan kerajaan daripada siapa yang dia kehendaki. Allah jadikan malam, jadikan siang, silih berganti, tukar. Allah muliakan siapa dia kehendaki, Allah hina siapa yang dia kehendaki. Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki, Allah halang daripada siapa yang dia kehendaki. Ya Allah, Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Aku mohon pada Engkau, Ya Allah, rahmatilah aku, cukup. Kasihanilah aku. Dengan rahmat yang menyebabkan aku tak perlu pada siapa pun melainkan kepada Engkau saja, Ya Allah. Ya. Jadi supaya kita bekalkan iman kita hidup. Bukan dengan kereta besar, bukan nak berlagak, bukan nak tunjuk-tunjuk pada orang. Ya tuan-tuan, bacalah doa ni selalu. Sebelum tidur pada waktu malam, bangun tahajud waktu malam. Ketika sujud sembahyang sunat kita lepas sembahyang. Walaupun doa ni khusus sebenarnya dibacakan untuk mereka yang berhutang supaya Allah keluarkan daripada hutang. Tapi maknanya sangat baik tuan. Boleh ingatkan doa ni? Jika tuan yang minat untuk dapatkan doa ni, jom masuk dalam sahabat Ustaz Zazan di Telegram. InsyaAllah adalah catatan doa nanti bekalkan. Wahidah Abu Bakar, terima kasih. Terima kasih semua. Fadli, Makhir, cukuplah setakat dulu yang baik semuanya daripada Allah. Mudah-mudahan sedikit kita dapat belajar, kita amalkan. Lebih baik daripada banyak melimpah-limpah. Setakat saja. Terima kasih tuan. Kenal aku dan doamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma likal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha'. Farhamna bi rahmatin tughnina an rahmati man siwak.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah amin. Terima kasih tuan. Jika tuan yang minat untuk melaksanakan umrah, ada 1-2 tempat yang masih kosong bersama saya pada 7 dan 12 ni. Ada tuan-tuan minat untuk join, segera tahu. Yang nak pergi umrah bersama kami pada 7 bulan di bawah bimbingan saya. Ada 2 atau 3 kekosongan sahaja lagi. Terima kasih Cikgu Sabarudi, Zali Hawi, Zahra. Cikgu Sabarudi, kau nak pergi umrah sekali. Last kita pergi 3 tahun lalu kan. Yang Mulia Raja Ruzlin, kalau dari kalangan tuan-tuan nak mengutus adik-beradik, nak hantar, nak menghargai staf-staf kita yang berbakti banyak, nak hantar bersama kami di bawah bimbingan saya insya-Allah pada 7 dan 12 ni. Dan jangan lupa dapatkan Habatus Sauda dan nama Birkah daripada Zahazan Travel. Mudah-mudahan dapat kita gunakan sebagai satu usaha ikhtiar yang Nabi sebut merupakan bijirin keberkatan. Kami telah proses dengan bentuk yang mudah untuk digunakan. Macam ni tuan-tuan. Terima kasih ada tuan-tuan dapati kuliah ni bermanfaat. Jom join kami dekat OnPay. Kenalkan pada tuan-tuan, nanti kami akan bahagi hadiah pada tuan-tuan. Jadi dropshipper dan sebagainya. Dapatkan Habatus Sauda dan Birkah daripada Zahazan Travel. Terima kasih tuan. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Ingat ya, bagi siapa yang nak pergi umrah, kami ada 2 atau 3 kosongan saja lagi. Jom join kami yang tolak pada 27 dan 12. Abu Syakir ni. Segera tahu bagi mereka yang minat, jangan tangguh-tangguh lagi yang nak menunaikan umrah. Lama letak ke tanah suci, jom bersama dengan kami. Terima kasih Zaid Ahmad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.